pasal Islam apa semua, apa ideologi ekstremis lah. hell yeah, aku memang nak naik ke Islam lah. Yes, apa masalah betul. kau? Tak ada masalah. Apa masalah what? Ya, tu. Betul, aku tak filem bukan Mak Kilau ni, the way yang kau tengok tu, sebab aku rasa macam tak dapat justice Mak Kilau ni dekat buku sekolah. Oh, okay, we should produce more filem-filem sejarah epik. Ya, betul, tapi kejap. Sebab kena hati-hati. Assalamualaikum kepada Bros Gang TV baby. So hari ni kita ada satu special podcast. Kau dengar suara tu? Dia dah kat apa, someone ni dia dah pecahkan satu Malaysia ni. Yes, betul. Dia dah buat satu Malaysia ni jadi gila. Market film next level lah. Kita bukan nak bukan sesi nak isap-isap kotel Syamsul Yusof ke tak ada. Ini bukan nak sesi nak menghisap kotel, bukan. Bukan jilat. Bukan jilat. This is real fact yang mana orang kata apa, numbers don't lie lah. So basically hari ni kita ada Abang Syamsul Yusof dengan kita nak interview dia. Kasi ada sound sikit kan. So apa khabar Abang Syamsul Yusof? Alhamdulillah guys, apa khabar? First time aku datang dekat korang set dorang ni. Thank you semua. so much. Thank you pasal invite aku. Sempoi kan, walaupun ni lah Astro ke TV3 panggil gua pergi. Tapi kawan-kawan YouTube pun pergi juga. Aku respect kita tak expect kita macam try lah. Dia tak reply. Masalahnya aku contact dia. Boleh. Esok raya bang. Raya bang, aku dah tak ingat. Aku pergi kerja. Raya bang dah. Okay. So hari ni alhamdulillah lah kita selamat. Orang kata apa, sampai kat sini. Banyak soalan kita nak borak dengan Abang Syamsul. Abang nak formal ke tak formal bang? Tak formal lah bang. Come on lah. Betul. Ini baru betul. Okay bang, so apa perkembangan terkini abang? Soalan RTM ni? Tak maksud perkembangan terkini. Perkembangan terkini aku ialah tengah sibuk dengan promosi Mak Kilau. Alhamdulillah pada korang yang dah tengok. Thank you so much. Syukur alhamdulillah. Lepas tu sekarang ni aku tengah pre-production untuk filem Kiara Gangster 3. Skrip dah siap, tapi aku scratch balik, aku buat lagi sekali. Yang the best. InsyaAllah akan start penggambaran shooting Oktober tahun ni. Ya, Oktober. Nak dekat ni, lagi 2-3 bulan ni. And then lepas tu music. I just can't let it go man. Aku suka music. Music dengan Warner Music kan, baru ada deal dengan orang. InsyaAllah bulan depan aku akan accept lah. Semua dah shoot lah. Belum, music video belum. Kan pasal lagu yang aku buat tu dengan Warner Music, tajuk dia Kita Pulang. Abang seorang macam mana bang? Ada featuring siapa-siapa ke? Rahsia, tunggu lah. Sekali jadi Michelin dengan Mr. So lagu tu General. aku dah master lama dah bro. Aku rasa dah setahun lebih kot. So aku macam ada masa kosong ni sebelum aku start Gangster 3. So alhamdulillah Warner Music berminat. So insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi sebab before this abang ada juga distribution dengan Universal apa semua kan? Yes, aku ada. Tu one thing alhamdulillah kan. Macam Universal and then Rocket Fuel kan, Warner Music. Aku memang sangat bersyukur sebab dorang bukan saja nak aku buat lagu for singles kan, dorang nak aku buat album kan. So aku macam siapa nak dengar lagu aku kan. Sebab and then pasal aku ni jenis kalau buat something aku memang akan buat betul-betul. So aku belum masanya lagi kot. Belum masanya aku kena have to focus dengan filmmaking aku apa semua kan. Okey bang. By the way bang, saya nak tanya bang. Saya dah borak dengan Arif sebelum abang sampai tadi kan. Saya tanya apa benda yang kau gosip pasal aku ni? Tak ada gosip. Saya nak tanya bang. KGC 3 dapat jadi tiang pun boleh lah bang. Kau tahu tak, aku pergi mana-mana semua duk. Bang boleh tak berlakon? Saya dah kala rambut dah bang. Pelakon yang establish pun aku minta maaf lah. Pasal dah ramai sangat. Betul. Mesti ramai lah rambut purple kan. Sorry lah. Okey bang. So sebelum kita masuk pelbagai soalan lagi, kita orang random lah. Kita orang tak ada soalan lagi. Semua ada dalam kepala otak je. So soalan nombor 1 dah soalan RTM ni. RTM lah. Okey, tak apa. Apakah perkembangan anda? So bang, macam ni, dia macam mana nak cakap macam abang dalam industri seni ni boleh dikatakan lebih daripada 10 tahun tau. So sekarang ni kita ramai budak-budak, orang-orang muda, diorang main TikTok apa semua. Mungkin ada lagi antara diorang yang belum kenal lagi Syamsul Yusof ni siapa. Macam zaman-zaman kita 90s ni. Aku sebenarnya lagi suka orang tak kenal aku bro. Kenapa? Ada masalah ke lepak mamak kan, aneh pun nak tengok gambar. So itulah aku personally, aku seorang yang macam mana nak cakap I'm not into this glamorous life sangat kan. Minta maaf lah macam kadang ABP ke apa, aku ni tak tahulah, aku ni jenis suka menyendiri kata, buat lagu sendiri, buat filem sendiri, writing. So kira keep low key lah semua benda tu kan. Apa kita nak ni kan. That's why aku kan senyap bila aku keluar produk je sama ada lagu baru aku macam filem ni kan baru. Teddy, thank you. So abang sampai pening kepala. Gua datang kat apa geng ni sampai pening kepala. Jan, ambil cawan kat atas tu Jan.
Tak, satu lagi. Tak apa, aku minum Milo. Minum Milo? Aku minum Lain Milo. macam. Nanti Hari ni kita dalam nanti sejarah. barang pecah bang, minum dulu bang. Tak apa, jom. Okay, so bang, macam mana? Tapi betul. Kan aku sekarang ni aku dah berapa 37, 38 kan. So aku start from since I was 18 years old lah. Daripada umur aku 18 kan. Memang budak lagi lah, memang budak. Mula-mula abang start pun dengan berlakon je kan? Aku start dengan berlakon Dengan berlakon lah kan? Dengan berlakon lah. Tapi aku cannot deny lah, aku punya passion dalam directing in filmmaking. Kan, so tu lah aku start from, dan ramai tak tahulah, bukan aku start terus-terus aku pengarah filem. Tak kan, daripada 18, 19, 20, more than 3 years kot. Maksudnya aku punya practicality tu dekat set gambaran yang sebenar. Tak deny apa yang aku belajar in apa film course apa semua ya, tapi banyak membantu aku. Skill aku hari ni lebih kepada practical lah. Practical, on set, betul? real shit man. Itulah yang macam dalam saya tengok ada trailer Bang Kilau pun abang yang pegang kamera apa semua tu. Kan? Abang yang Ya tu. Sebab apa? Bila kita tahu pasal bukan cerita Mak Kilau je, cerita lain pun. cerita lain pun sama je. Kamera, skrip, Semua. dari segi pengurusan mostly banyak. Abang tak rasa macam banyak benda ke? Lu gila kuasa ke bhai? Dulu lah. Sebab Dia bukan pelik lah. Macam mana abang? Tapi okay, first sekali number one aku nak mention lah kan, especially in filmmaking, even dalam music pun, benda ni bukan macam aku seorang je, tak kan. Kejayaan semua filem aku kan, credit to all my cast, my amazing cast, aku punya team kan, saudara Rizal Ashraf, dia my best right man lah in scripting kan. So itu is a teamwork lah sebenarnya. Tapi aku tak dapat deny, in filmmaking, in even music pun, you must kena ada seorang sebagai nahoda lah, yang to lead the kan seni ni. Mentor lah sikit, ada orang guide sikit lah kan. Benda-benda macam tu. Saya tak faham sebenarnya. Kenapa Abang sibuk sangat pegang kamera ni? Saya Duit tak sama faham. juga duit. Tak, maksud saya It's not about duit weh, passion kau tu. Okay, apa yang membuatkan abang rasa macam okay, aku born to be an entertainer. Aku dah banyak kali cakap dah bro, pasal aku dibesarkan dengan environment tu. Korang tahu kan, ayah aku buat filem daripada dulu apa semua. So aku dibesarkan dengan environment tu, ayah aku bawa aku pergi set. Faham tak, dekat meja makan kat rumah pun tak aku buat filem kan. So sampai adalah gambar aku masa kecil. Aku dulu pun editing bukan guna software macam sekarang. Guna steam bag tau. Mesin jenis potong, memang macam potong daging. Yes. Filem tu kan. So aku adalah gambar aku masa kecil dipenuhi dengan filem. So this is my life lah. Faham. Kan? So yang aku decide betul-betul, okay, aku memang betul nak jadi filmmaker masa aku umur 15 tahun lah. 15 tahun? 15 tahun aku cakap, aku nak jadi filmmaker, aku nak jadi macam Emma Fatimah, aku nak jadi macam ayah aku nak jadi macam Rashid Sibir, Suami Baba, tahu tak? Memang dah letak azam tu daripada umur 15 Yalah, tahun. ya, Kita ya. 15 tahun buat apa tu? Tapi kemungkinan darah juga ni. Yalah, mungkin juga kan. mungkin juga kan, alhamdulillah lah. Sebab kita boleh nampak ada hasil. Aku dan to be honest kan, aku kalau aku tak buat filem, aku tak tahu nak buat apa. Aku cuma tahu filem, mungkin aku buat muzik kan, mungkin aku jadi YouTuber ke, faham tak? Lebih kepada arts macam tu lah, music and visual Production punya part lah kan. Okay bang, untuk macam lagu Jangan Langsi, saya nak tanya pasal lagu. Jangan langsi. Jangan tengoklah bro, jangan langsi. It's general. Okay bang, lagu Jangan Langsi tu bang, ada satu perkataan tu bang. Apa dia? Satu line. Satu line tu bang. Gua pun dah lupa apa kata. Masa tu aku tak tahu lah. Awak tengah apa? Time tu abang buat lagu tu dalam situasi apa bang? Macam mana? Sekali jalan ke? Bukan, dia in the mood lah. Oh, in the mood tak? lah. Tengah in the mood. Macam kau kan buat lagu. Kadang kalau Jujur kau bang, rasa lirik tu berapa lama abang siap kan? kejap Oh, ya? Itu macam Santai-santai Santai. santai, tak adalah ni sangat kan. Cuma Apa kau punya ni line? bang, apa ni? I'm not a creep gang but Tak, a kau- lyrical tak, gang tak. bang. Apa sebenarnya masalah? Tadi kau tanya aku soalan tadi, yang punya soalan kau tanya, "Bang, masa abang buat tengah lagu tu abang tengah apa? Stone ball ke apa?" Tak. Hey, gua narkotik clear Clear. Kan? Tak, dia Apa orang lirik muda, dia? orang muda biasa dia akan dalam situation macam mana marah ke apa ke kan. Apa lirik aku? I'm not a what? I'm not a creep gang but a lyrical Lyrical gang gang bang. bang. Lyrical gangbang. Ya lah. Sebenarnya abang suara sama bodoh. Aku dengar sebiji dalam ni bang. Dengar sebiji macam lagu mak suara dia dalam ni. Okey bang, cuba abang bagi tahu situation abang. Masa abang tulis tu apa yang abang fikir? I'm not a creep gang but I'm lyrical Bukan, dia gang first bang. kali macam ni lah kan. Actually it's just a character sebenarnya yang korang tengok tu. Kau gila ke? Mana hidup aku macam tu? Tak adalah. Tapi of course lah, brother-brother kat belakang tu semua memang Adalah yang lain. memang kawan-kawan aku. Tapi
bukan aku nak portray ni, sebab aku faham pasal you guys tahu kalau aku jenis buat sesuatu aku akan buat all out. So aku faham okay, in this hip hop aku minat music, minat hip hop kan, it's all about attitude kan, it's about you the best, I'm the best, so poyo sikit lah kan. So that's why aku present the product macam tu, the lagu macam tu. Cuma aku tu one thing aku belajar lah, cuma aku surprise macam rupanya in music ni ada different. Macam film people can differentiate the reality and fantasy. In music ni people take a little bit serious dengan apa yang kau cakap kan. Dia ingat aku memang macam ni, dia ingat aku, it's just itu apa, alter ego je. Alter ego, betul. Kan? Alter ego. So that's why aku present tu, okay, you want hip hop, you want gangster rap, okay ni dia. Yes. Kan? Tapi itulah ada yang ni ada yang masuk biasa di mana orang. Sebab macam kita orang pun into rap scene ke, tengok keadaan rap scene underground underground sebab ke mainstream. Walaupun kau tengok aku apa East Coast, West Coast, semua kan, tapi apa pun kita orang Melayu, bhai. Yes, kita tak ada Melayu. Betul. Gua makan belacan kat. Betul. Kau tak dari mana kau nak hip hop sangat kan? Sebab itu just surface je. Betul, dalam kita Melayu Islam juga. Tak ada apa pun. It's just for entertainment sake. Betul. This my entertainment lah. So itu yang kadang-kadang ada orang ambil serius aku sampai lah kutuk aku semua. So aku normal lah. Belapang dada je. Itu biasa. Tapi dalam lagu tu bang, ada gambar Malik tu bang. Abang tak ada yes, lagu itulah dia. Aku tak tahu lah aku should bagi tahu benda ni ke tak. Sebab macam ni lah, pendek long story short, aku memang sangat meminati Malik daripada aku sekolah. Daripada aku sekolah aku pergi sekolah, aku on the way pergi sekolah aku selalu dengar lagu dia. Sejak daripada tak tahu lah masa tu korang lahir ke tak. Too Fat ke apa? Too Fat lah. Too Fat, lagu Alhamdulillah, lagu banyak kan. Lepas tu along the way lagu-lagu dia dengan M. Nasir, more meaningful. Dan dia selari dengan umur aku. So lagu dia banyak inspired aku as a, bukan sebagai rapper juga, sebagai manusia. Faham tak? Kita tengah down dengar okay, tu satu. Maksudnya dia memang macam my idol in rap, Malaysian rap ni. And then yang aku nak cakap ni, sebelum aku syuting filem Mak Kilau kan, sebenarnya Malik ada hubungi aku. So aku memang gila Malik tu. So yang aku surprise tu, dia nak buat lagu untuk aku. Dia dah bagi beat semua lagu dah. Okay, Samsul kau pilih. Kau pilih. Ini eksklusif dekat Bros Gang Ini eksklusif. Dah bagi beat dah, ada 4-5 beats. Okay, kau pilih apa semua. So ada bincang pasal lirik lagu apa semua. Brother lah buat lirik. Siapa nak dengar Samsul punya lirik? Orang nak dengar lagu Malik because of your lirik. Tapi dia kata tak apa, lagu you just buat. So dalam proses tu aku tengah sibuk. Aku filem kau tahu lah. Aku dah masuk filem, aku dah kena fokus 110%. So itu yang tak jadi. So itu je my appreciation to him. Lagu Jangan Langsi tu. But I mean, maybe aku express it in a wrong way maybe. Sebab aku at the same time aku nak diss all the yang mana rendah. Aku tak maybe yalah, faham. Sebab itu dia kisah. Kenapa Malik, how impactful dia dalam live aku. Ya betul. Setengah orang memang betul-betul rasa benda tu sebab dia. Macam kau tengok IG aku pun aku selalu lagu dia. Lagu dia dengan pasal entah kena dengan live. Jiwa bro. Sebab bila kita kat dalam rap scene lah, kita cakap dalam rap scene Malaysia, dia punya pendapat, perspektif orang muda kat luar sana kan. Sekarang macam mana bang? Kalau abang nak tahu. Dekat Twitter ramai orang cakap asal Malik rap je bahasa baku. Kenapa lah tak boleh nak rap macam bahasa kita cakap sekarang ni? Apa pendapat abang dalam situasi macam ni? Dia as orang persoalkan dari segi lirikal orang tu. Dia sebenarnya pada aku sama macam filem juga, tak kisah. Kan apa masing-masing ada approach masing-masing, ada minat masing-masing. Ada orang suka lagu macam ni, ada orang suka lagu con kan. Aku tak akan cakap apa kau ni sebab aku dah kau suka macam tu. So it's all about respect each other's work. Kan kau tahu? Just have fun man. Faham tak? Dia jangan, kita kena buang ego. Aku juga buang ego. Dan benda ni pun aku belajar along the way daripada aku kan. Aku faham. Tapi maybe that's just the way it is dalam life ni. You tahu, people will not always like you. You know, it's just aku ada lagu yang aku tak berkenan rap, tapi aku tak ada take serious duit panjang-panjang budak ni fuck. Macam why? Sebab tu niat kena betul. Tak ada apa kau nak pergi mana bhai. Kau nak dunia ni, kau ambil lah dunia. Ambil. Betul bro. Macam aku dah lalui. Aku dah lalui muda, aku dah nak kereta sport. Last aku sudah macam tak ada apa pun actually. Aku nak pergi mana last kali ni? Masuk kubur kat bhai. Kan? So kita enjoy life ni lah, living your life man. So kita tak boleh jadi toxic senang cerita kan. Orang lain buat tu ni bukan pasal cakap pasal lagu aku je. Overall kan siapa just dia pasal hating. Dan aku pun manusia bhai. Kita memang ada kena perasaan. Betul. Envy to people, but kita kena lawan perasaan tu bro. Kan macam kan apa competition yang sihat lah. Betul. Kan jangan kau nak
pelingkup Mamat tu kau nak jangan. Dalam scene music lah bang. Dekat kalau dekat Malaysia ni dengan siapa yang abang rasa macam abang nak sangat collab dengan dia bang? Of course. Ramai tapi ramai yang legend ramai of course dengan M. Nasir, dengan Jamal Abdillah, dengan Rafiq, dengan VE ke kan, dengan Oji lah. Sebab kan aku lahir tahun 84. So tu diorang lah my idol. Betul. Kan? Tapi aku ni jiwa muda juga kan. So ada tak nak collab dengan Zenakal kan. My brother Zenakal. So, Zenakal dengan few rappers yang tapi yang generation. Like I said aku tak boleh buat semua, kena slow one by one. InsyaAllah lah dari segi music, kalau cakap pasal music there's a lot more to come. Aku kena more aktif kan. Konsisten kena konsisten maybe, tapi itulah aku tak boleh buat semua lah. Filem aku pening Betul, aku kena pandai manage my time. Ya tu macam filem bang kan, filem macam mana abang boleh contoh macam Cat Gangster bang, macam mana abang, saya kadang-kadang saya respect satu benda je, abang direct, abang pula nak kena berlakon tu tau. Macam mana kan? Macam mana abang, lepas tu mestilah abang nak shot. Aku pun fikir macam mana tu. Betul. Aku macam gila kan, sebab itu sama sekolah sama kita sekolah. Sebab bukan dia, aku pun sebenarnya tak nak bro, aku tak nak pegang kamera, faham tak? Tapi ini pasal technical stuff buat filem looking room, headroom kan, the way handheld, macam mana handheld yang bagaimana, adakah is it too shaky, is it kau tak, so that's why aku handle sendiri. Aku boleh tak nak, tapi macam tu lah kot, itulah aku I want what I want. I want exactly trailer filem ke apa aku nak. Yes, even music video pun, walaupun macam music Warner Music kata okay ada kerjasama dengan orang lain, aku risau kalau ada clash ke apa. So aku selesa kerja dengan Malaya TV, Faizal Hilman and team kan, supaya diorang tahu. Dah tahu masa. Bukan semua orang boleh kerja dengan aku. Betul. Faham. Kena tak kena kan lagi. Aku malas nak kerja hati ni bro, aku malas. Kan. Ya tu, dia sampai satu tahap dia macam mana based on abang cakap kan. Tapi memang tadi balik pada kau cakap betul bro, aku pun memang aku mental bro. Mental menghasilkan karya lah, kerja betul. Sebab aku tak boleh tidur kalau benda yang aku buat tu tak siap. Bukan tak siap, tak dapat macam apa aku nak. Walaupun aku dah dapat apa aku nak, still tak perfect. Aku tahu akan ada orang trash betul. Aku tahu, tapi at least aku boleh tidur nyenyak, aku tahu aku dah buat the best. Yes. Aku obsessed sikit lah dengan kerja hasil tu. Ya tu, dia nak kata abang perfectionist ke tak? Abang seorang aku tak rasa, tapi semua member aku semua cakap kau gila kan, kau perfectionist lah apa semua kan. Tapi aku tak rasa sangat, tapi karya make sure karya jadi impact orang yang best setiap kali bagi movie semua hit. Semua Alhamdulillah. Munafik, Cat Gangster, Mat Kilau semua. Abang rasa based on macam contoh apa kita nampak Mat Kilau sekarang tengah trending gila-gila babi semua sekarang ni kan. Satu hari nanti akan ada tak filem yang melepasi palang Mat Kilau? Ada. Laju aku jawab. Memang ada. Ada dah. Aku terus terang kejayaan filem Mat Kilau ni, dia aku surprise, tapi aku not that surprise sebab aku dah lama dah aku tahu one day filem Malaysia akan pergi jauh bro. It's just a matter of time, it's just a matter of how kau please audience majority. Faham tak? Majority tu. Kau tengok lah video lain, banyak aku explain pasal benda tu. Faham tak? Boleh. Dan aku sangat hate the perception of Hollywood. Kau kena ingat Hollywood yang kau cakap tu, itu filem-filem doang yang bagus bai. Betul. Kan in one year how many films yang Hollywood produce? Beratus, beribu bai. Berapa banyak yang tak bagus. So anak Melayu ramai yang genius. It's just kita ni tak ada bajet beratus juta macam orang. Kan dari segi idea aku sangat yakin kita boleh. That's why aku macam sick dengan memandang rendah. Dengan tak kisahlah lagu ke apa from anak Melayu. So aku geram, so aku nak prove benda tu. Maybe kita tak ada $100 million, tapi we have the idea. The idea to value kan? dia. Macam budak-budak ada siapa tu, budak siapa nama tak yang buat CGI tu, siapa nama? Ni Pian. Sofian. Itu antara jenis-jenis tau. Dia tak ada beza pun dengan orang kerja Avengers yang buat CGI. Betul. It's all about skill. Skill tu je. Macam mana dong hari-hari abang? Maksud saya macam abang macam mana? Saya boleh nampak sekarang kita talk as orang kata apa general lah, as a kehidupan kan. Orang luar tak tahu macam mana seorang pekarya ni kehidupan dia. Orang kat luar sana just nampak apa yang abang buat macam contoh filem. Itulah the perception. Orang Samsul sharp. Video klip jangan langsi. Tak ada lah, aku dia biasa. Tak, maksud saya hari-hari abang punya rutin tu macam mana as seorang pengkarya? Sebab saya tengok based on apa yang saya tengok abang sekarang ni, abang seorang yang sehari yang aku kena buat kerja, aku kena buat ni. Itulah aku macam
macam mana ya? That's why kalau kadang aku ada tak terima job daripada Dente kan untuk berlakon apa semua. Kalau kau tengoklah cerita dia assistant tu sebenarnya aku kena berlakon dengan Haidar Azrin tapi pasal time kan tak boleh ada. Pasal aku pun minat berlakon juga kan. So aku memang macam mana nak cakap pernah juga aku berlakon dalam satu set tu. Bila aku sebagai pelakon aku boring tu. Aku macam berlakon je. Berlakon. Aku always nak buat more. Aku always nak buat more. Macam music pun kan aku boleh je hire bayar petik buat lagu band untuk aku. Betul. Tapi no aku nak sendiri buat. Aku compose lagu sendiri. Dia passion kot. Betul lah tu. Sendiri bro. Aku hari-hari aku banyak tapi alhamdulillah dia orang kata paid off lah. Aku memikirkan tentang penonton kita kan. Walaupun memang mungkin hari aku tengok filem Hong Kong ke filem Hollywood tapi aku sebenarnya sedang learn. Dia ada beza kau tengok filem tu kau nak enjoy makan popcorn dengan kau belajar. So aku always aku nak belajar. Ni rahsia dia orang. Ni rahsia dia orang. Aku always music pun aku dengar kan dengan aku music aku minat semua jenis music kan. Lagu Hindustan pun kau minat kan, lagu Awi pun kau minat kan, lagu Lele pun kau minat. Aku suka benda tu. Tapi tak apa kita sibuk dengan benda yang kita buat, kita suka benda tu kan. Tapi apa yang impact negatif bang kat situ bang? Yang abang rasa lah bila abang terlampau workaholic. Saya nampak abang yang macam workaholic sangat. Workaholic tu. Apa yang abang boleh share lah. Itulah dia. Apa? Orang kata life ni bukanlah sunshine and rainbows. Betul kan? Dia mungkin itulah. Mungkin dari sudut bila aku tu sangat dengan work aku, mungkin it paid off lah work aku. Betul. Maybe it takes something from your family. Betul. Apa yang berlaku kan. So that's life lah. Aku percayalah kan apa benda yang aku lalui ni apa semua Tuhan bagi sesuatu tu tak percuma lah. Betul. Dalam masa yang sama aku bagi kau ni, aku tarik yang ni, kau tak. So life goes on lah. Macam mana abang kita dah cakap pasal life lah kat sini abang. Macam of course abang pernah menerusi orang kata apa palang-palang depression. Pernah depression? Seumur hidup abang. Maksud saya terlalu overstress, hypertension. Aku alhamdulillah aku tak adalah sampai stres tu biasa. Aku tak ada sampai menangis tepi bucu katil. Betul itu pun satu benda lah. Betul budak-budak sekarang dia banyak apa kena apa attack, anxiety. Yes. Saya ada kat kadang-kadang benda macam tu. So aku alhamdulillah syukur pada Allah aku tak ada sampai ke tahap macam tu. Sebab aku tak tahu lah bro. Maybe aku pasal bapak aku garang. Bapak aku sangat garang. Kau tak tahu. So aku dibesarkan aku mungkin dah dibesarkan dengan banyak masak dengan ayah aku garang, dengan kerja aku stres. Sudah biasa dengan stres. So somehow aku jadi you have to make a choice in life lah. Life ni memang akan beat you down to the ground, but still there's hope. You have to choose lah. Kan whether you want to be strong, be smart kan, ataupun kau nangis tepi bucu katil kan. You decide man, you have to decide. Betul tak? Kau it's on you. It's on you. Kena potong ni buat short TikTok ni. TikTok. Tak sebab betul. Benda tu as a part of motivation for audience. Aku pun hidup manusia biasa. Aku ada masalah. Tapi yalah, people change and you know something might go wrong, something might go right, but macam cakap, life goes on. Kau survive. No choice. Tupac dah cakap life goes on. Tak adalah kan kita gelak-gelak juga. Tapi at the end of the day, apa sebenarnya yang kita cari sebenarnya. Betul. Kan? Aku percaya itulah kan, as long kalau kita cak ayam lah bro kan. Kita cak ayam, aku bukan ustaz ke apa ke, tapi pada aku as long kalau kita beringat kan, kita tahu ni semua Allah bagi pinjam apa semua, masalah yang besar tu insya-Allah jadi kecil. Betul, setuju. Dah macam ustaz pula. Dah macam ustaz lah. Tak adalah. Just think about betul lah. Betul. Benda tu kadang-kadang kita kena main. Aku selalu cakap I wish kawan aku I wish I can write my life story. Betul? Macam mana aku buat filem. So it's going to be perfect kan, but I cannot write sebab watak-watak dalam yang aku nak tulis tu kalau lah semua ada perasaan, semua ada. So you know heart feeling kan. Yalah. So kita terus lah bro kan. Terus lah bro. Tapi macam contoh kan, macam cakap pasal life goes on kan. Macam mana abang lalui kehidupan abang? Macam contoh abang buat cerita. Kau nak buat dokumentari aku ke ni? Bukan. Bukan dokumentari tu. Itu abang boleh buat dokumentari. Ini kita nak belajar sikit bang. Kita nak belajar. Abang dah lalui. Sebab kita bukan nampak dari segi fizikal saja. Kita akan tengok dari segi mental, apa semua, mental health apa semua. Berdasarkan abang lalui banyak benda ni, release filem, banyak benda yang abang dah contribute dalam scene industri kita. Lah, kan? Macam mana abang lalui benda tu? Apa weh, curang weh, besar. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang lagi. Macam mana rasanya abang nak handle semua benda tu?
Aku tak tahulah. Aku alhamdulillah. Tak tahu, mungkin doa atuk aku, atuk Aslam aku, ibu bapa aku, family aku kan. Aku tak tahu nak jawab macam mana. And yes, aku pun manusia biasa. Of course aku akan stress juga. Kadang keluar artikel apa-apa aku macam oh shit man. Lari kan. Kan. Tapi aku tak adalah sampai anxiety ke. Ya, I mean bukan aku bukan cakap aku kuat. Tak, aku pun lemah. Boleh juga, control lah. tak? But aku tahu macam kalau aku expect apa. Betul. Faham tak? Tuhan bagi aku banyak macam ni. Kau ingat life kau akan best je ke hidup Betul. kau? Takkan. ada tak Kau best. believe lah. Siapa pun anda, korang kat luar sana kan, kau akan reach to the point life ni akan fuck you up man. Betul, And betul. dia akan challenge kau. Betul. So aku tahu yang macam filem aku Mak Kilau sebelum ni berpuluh juta collect, bukan yay hidup aku happy kan. Aku tahu Ada no ujian matter lain. how big you are, aku selalu bagi tahu diri aku aku bagi tahu untuk semua agak ke, aku selalu bagi tahu diri aku, man, Syamsul, I don't care how talented you are, how strong you are kan, if you don't put Allah first, nothing matters lah. Betul. Kau faham tak? Betul, faham. Itu je aku pegang tu je. Agama lah, nasib baik ada agama. Nasib baik itu yang Kalau selamat kita tak ada agama lari lah semua kan. Sebab bagus sebab kadang orang tengok Kena Syamsul beringat Yusof. lah bro kan. Aku tak ada aku tahu besok ke orang akan lupa. Betul. Piramli pun faham tak? lupa macam tu. Orang pernah lupa Piramli. Ini facts yang korang tak, pasal sekarang dah meninggal. Dah meninggal. Semua orang segala jalan, segala bapak nak bagi tansik. Betul. Kan masa dia hidup, Tak ada Piramli siapa appreciate penonton dulu tu macam netizen sekarang balik betul kat dia kan. Ya tu. Faham tak? So kita yang muda ni learn lah. Learn Kan? from past. So bila tengok balik Piramli aku man, not that bad kot. Kau tahu, always thankful lah dengan apa yang ada. Betul. Kan, jangan pandang yang buruk saja. Macam tu lah. Saya nampak abang ni abang jenis mindset abang kuat lah. Mindset abang Kuat lah, mindset dia. positif lah. Sebab Ya. kita hari ni Abang Syamsul dengan kita hari ni bukan saja kita nak interview secara formal sangat. Kita nak bercakap pasal live apa Nak semua. belajar. Kita nak Ya. belajar, learn from. Sebab kita tak adalah macam You letak, must have goals bro dalam hidup kau kan. Some people lah, few people tak suka tengok kita berjaya. Kan, tak suka. Apa yang diorang nak kita jatuh lah down to the ground badly. Diorang nak kan. Diorang happy. So that's what I cakap. But the choice is yours. Kan, either kau nak bangkit ataupun kau nak macam aku filem aku bocor dulu kan. Aku tahu ramai orang tepuk tangan. Badan muka Syamsul. Itulah apa. Kan. Aku pun sampai kenapa kau benci aku sangat? Tak apalah. Kan. Aku terang, aku ingat lah masa tu. 2 minggu baik aku tak keluar bilik. Fakta benda tu. Filem aku bocor. Tak boleh tak Aku memang masa tu aku cakap kau. fakta gila. Boleh abang cerita sikit macam Masa tu lah macam mana? momen yang aku realise yang tu pengajaran paling besar aku dapat dalam hidup aku, mengubah aku sebagai filmmaker, mengubah aku sebagai as a person, yang kalau Allah tak izin kau bagus macam mana pun Allah tak boleh pergi. faham tak? Betul, That's faham. why aku kalau yang aku tahu sekarang ni kerja aku buat yang terbaik. Selebihnya? Kalau orang kata nak boycott aku lah apa semua, terpulang masing-masing. Aku pun tak, aku percaya rezeki Allah. Betul. Kau faham tak? Betul. Aku just do my job kan, buat filem yang ada manfaat sikit apa semua kan. Abang Macam tu rasa, lah. abang rasa macam mana boleh terjadinya filem tu bocor? Kalau ikut Ada lah dia panjang. Kalau kau tanya aku tahu. Tapi malas lah. Tapi tak maksud saya dia dari segi pengurusan ke atau kita tak nak attack siapa-siapa kat luar sana. Lighting itu lighting aku. Tahu. Boleh lah gua aja pengarah ni baik. Lighting aku lampu sini sikit. Tak kau segelap. Okey. Cerah dalam cerah. Handsome. Okey bang. Okey. Pasal Jangan suruh. bocor, pasal filem bocor ni sebenarnya dia apa yang berlakunya sebenarnya? Orang dengki. Tak adalah aku. Ya, boleh kata. Orang bocor kata dapat duit ke? Tak dapat pun. Kan? Sama lah macam kes aku sekarang. It's just manusia punya tu lah. Mungkin aku tak tahu, mungkin yalah, mungkin aku dah lebih-lebih sangat sukses ke, mungkin aku tak tahu kan. Dia kisahnya dulu sekarang ni kita buat proses filem, color grading, mixing filem apa semua kat sini tau. Dulu masa aku pakai Gangster 2 tu kat Malaysia tak ada lagi, kau tak silap aku. Banyak filmmakers Malaysia pergi ke Bangkok, Thailand. Siam Lab tau nama dia. Siam Lab. So banyak buat kat situ. So kat sana security dia agak fucked up lah. Agak loose. So aku percaya lah ada ni sebab source yang bocor tu adalah last job aku dekat situ. Faham tak? Dan bilik tu pula segala producer Malaysia masuk. Itulah aku silap sebab aku even before tragedy tu happen, bocor ni semua, aku dah think lah, aku cakap what if kalau orang just masa aku tengah buat kerja aku boleh ada folder cerita filem lain why? Kalau aku busuk hati masa tu aku boleh copy. Faham tak? So lah it happen. So aku macam
Tak apalah. Maknanya kelemahan dari segi security kat situ fakta. Itu pun satu hal. Tapi aku tahu manusia punya busuk hati satu hal. Aku tak cakap siapa Ya. Tapi kalau Allah dah izinkan gitu, Tak boleh nak buat apa. dia balik pada tu. Kita Macam kena- orang sihir kau lah. Memang Betul. kita marah orang tu tapi Allah izinkan dia buat. Betul. Allah tak redha apa dia buat. Tak. So kita Ujian lah. Dia mengubah prinsip aku tu. Betul. Tapi alhamdulillah Cat Gangster even though time tu bocor. Aku pun surprise kan. Masa tu still 5 million. 5 million dah bocor 1 month before. 1 month before showing. Ni bukan kita cerita baru sebulan sebelum tayang. Yes. Tapi still can collect tu in a long term. Orang kata long term tu can cope the budget lah kan. So Bang, saya nak tanya satu lagi. Saya tengok dari segi perfilman dia. Dia punya bajet sampai macam contoh Mat Kilau kita tahu bajet 6 juta, 7 juta. 8 juta, sorry. Betul. 8 juta. Dia sebenarnya bajet tu dia dikira sebagai total overall ke atau macam mana? Overall dengan marketing sekali dengan pelakon, set, shooting days. Kan shooting days banyak. Kan kalau kau tengok cerita The Raid 2 fighting ni scene apa berandal. Kan itu orang shooting yang aku tahu orang shooting. Aku tahu behind the scene lah kan. Tak tahu lah aku salah behind the scene dia director dia. Siapa? Jared Evans ke nama director dia. Dia shoot tu 4-5 bulan baik. Lama gila. So at least aku rasa not that bad lah. Aku shooting Mat Kilau 90 hari. 90 hari ya? 90 lebih lah. So so tu memang proses lah. Aku kan kepada kau yang tak tahu, kalau aku boleh wish lah, aku akan pilih muzik daripada filem. Sebab filem ni satu proses yang sangat mental baik. Detail. Faham tak? Sebab muzik aku tahu kau buat, kalau filem tu, kalau muzik tu tak belah, you can always make another one. Betul. Berapa sangat kau lose dengan zaman sekarang semua dah ada, semua dah tak perlu duit sangat kau tahu tak? Kalau filem, kalau kau ada 500,000 pun 500,000 baik. Ya tu. Banyak So kau faham tak? Rugi pun menangis kat 500,000 faham tak? So that's why muzik sebenarnya best man. Dia tak sebesar mana bajet sebab tu tak boleh main-main. Ya, tu kena Buat serius kerja lah. main-main, kena serius. Bang, bagi abang saya nak tanya abang macam pilihan pelakon bang. Macam mana abang memilih seorang pelakon tu bang? Abang tengok kriteria dari segi Apa yang abang tengok sebenarnya? Dia filmmaker ni dia kena kuat, dia punya imajinasi dia kena kuat. Aku alhamdulillah kan, daripada aku syukur, saya tahu that's why aku bersyukur sebab aku kalau direct aku tak ada apa storyboard lah. Storyboard lah. Kepada nak storyboard bagus lah kan, tapi aku jenis tak boleh, dia akan mengganggu aku macam mana nak cakap, anugerah aku kan. Macam aku dah ada visual dalam kepala. Imajinasi. Kan, aku dah ada imajinasi. So bila aku tulis pun aku tahu dah ada music siap semua. Kau tahu. So aku from that lah. Sebab tu dalam Mat Kilau ni cast dia rata-rata ni semua aku pilih. Dan alhamdulillah kan, memang kena kan dengan Betul Husairi, dengan Adi Putra Fatah Amin semua kan. Thank you guys. So macam sama lah, macam dulu buat Cat Gangster macam tekaan aku tu aku bersyukur. Memang kena expected tu memang kena. So itu aku bersyukur. Aku tak boleh nak explain. Dia tak ada rahsia kan. Aku sekarang pergi mana orang tanya, what's your secret man, buat filem blockbuster lah apa. Aku tak tahu. aku mana aku tahu. It's just the blueprint tu semua orang dah tahu. Mesti ada skrip yang bagus, formula semua sama. It's just you kena, itulah benda yang aku ada ni pun kau cakap daripada umur berapa, so bukan macam ni yang aku dapat. Betul. It's a long process. It's a learning process man. Setengah orang fikir alah tak apalah Samsul Yusof tu ayah dia tu macam ni itu pemikiran yang kolot lah. Tapi setengah orang ada juga kita nampak orang kat luar sana yang mak bapak diorang kaya raya pun still tak contribute something. At least dekat sini kita boleh nampak yang Abang Samsul pun memang tak tahulah bro. Sebab macam Abang Beto dia cakap dalam satu interview saya tengok, dia cakap Betul. yang apa Samsul Yusof ni memang jenis yang orang kata apa gila. Saya dah tengok. Cara cakap tu macam kalau abang nak ni. Yes. Dari segi skrip apa aku semua. minta maaf lah dekat cast aku. Aku tahu kadang-kadang bila kat set aku agak strict kan. So aku minta maaf lah. Yalah semuanya untuk hasil visual yang terbaik. Yes. Kan even my sister Maya Karin kan, Munafik 2 kan, kadang ada my sister director, production manager aku tegur, weh kau marah Maya Karin siot. Maya Karin kan. Abang marah Maya Karin Aku tak rasa aku marah, aku just tegur je. Aku cakap macam ni. Bukan macam tu, macam ni. So macam lag. Okay. So yalah, maybe aku strict lah kerja kan. Yalah aku Kita nak sorry apa lah. kita nak. Sorry. Kita nak apa yang kita nak terbaik tu benda tu. Tapi dah dapat lah hasil. Impact Dapat kan macam hasil. mana. Sebab benda ni bukan main-main bro. Bila aku buat filem ni kan, bajet yang besar. Betul. It's a big responsibility. Betul. Kan bukan suka-suka seronok. Hari ni siang syuting, malam aku pergi karaoke. Aku tak boleh nak. Aku tak boleh lah. Ini karya ni kau kena take so serious man. Kau kena pasal aku always selalu fikir, dan karya ni pula dekat visual yang akan live forever. Betul. Tahu. So maybe apa yang aku buat hari ni akan jadi history. Mungkin. Dan memang jadi we history. do our best. Kan aku cakap kat pelakon aku semua kan, kita just believe in ourselves. Kau tahu lah macam Fatah Amin, ada orang diss dia, cakap dia berlakon gitulah ginilah kan. Even
ni Mak Kilau ni dah meletup baru orang Adi Putra. Masa mula-mula kan aku tu even some reporters pun cakap asal ambil Adi Putra just trust me. Bagi. Please trust me. Yes, kan. Itu pun one of the challenge aku dekat set kan. Aku dah lah filem tu susah, betul aku kena convince my actors kan untuk believe in kan, just put aside all yang orang cakap, kita niat insyaAllah, doa kita, let's go, boleh buat. Take time. Tapi benda yang saya paling pelik sekali kan, orang kat luar terpukan sana, daripada pelakon aku. thank you so much. Aku takkan, filem ni takkan berjaya kalau tak ada teamwork, tak ada pelakon betul. kan. Kalau tak ada orang, benda tu tak feel. Aku jujur saya cakap bang, masa time saya tengok orang dah viral kat TikTok apa semua, macam filem sampah. Filem buat mula-mula tu ada backlash lah yang kita boleh nampak kan. Tapi positif negatif. bila dalam lama tu dah seminggu 2 minggu tu saya tengok ramai orang buat konten bersilat lah apa semua. Asal keluar wayang bersilat. Lepas tu saya fikir kan, apa yang impact sangat Mak Kilau ni kan. Aku nak pergi tengok wayang. Lepas tu masa hari yang bagus sangat apa yang sebab ada orang pergi pakai tanjak apa semua. Saya pun pergilah tengok wayang dekat bawah utama. Saya tengok Mak Kilau. Saya cakap biasa-biasa saya cakap pada saya, lu jangan jaga tiga. Saya cakap kat partner saya cakap, you tengok I masuk tengok je, I nak tengok I bersilat ke tak. Lepas tu tengok, bila dah habis dah keluar, rasa feeling tu lain macam betul ini jujur saya cakap. Saya rasa macam babi betul lah sial orang yang buat konten semua tu dia feel sebagai seorang Melayu yang dijajah dulu. Lepas tu lagi-lagi dalam filem tu ada logo Freemason lah. Aku tengok detail tau. Sebenarnya pasal apa Illuminati Freemason aku banyak ketengah kat filem aku. Tapi dekat Mak Kilau ni agak jelas. Nampak jelas. Daripada filem Munafik pun ada juga. That's why cakap when you watch my film, kalau kau nak entertainment kau akan dapat entertainment, kalau kau tengok horror, kalau kau nak something yang yang tersirat kau akan dapat. So that's why aku cakap aku tak boleh puaskan hati semua orang. Faham tak? Aku kan. Okey, bila kita dah cakap pasal Freemason ni bang, kita boleh borak pasal Freemason bang. Bang, kita dah tahu Freemason ni satu dunia, orang dah tahu Illuminati ni satu dunia. Lepas tu dalam lagu abang pun ada abang mention aku benci Illuminati lah apa semua. Sebenarnya tu direct. Tapi ada rapper lain marah kau sebut. Ada benda tu ada, biasalah dalam sini memang ada yang orang dah sign kontrak bang. Benda tu ni ada je lah, apalah. Aku bukan entahlah kau ni. Tak, macam perspektif abang pun dalam industri seni kan. Apa yang boleh kaitkan dengan Freemason dengan industri kita? Adakah benda tu memang wujud kat Malaysia atau memang itu je aku nak cakap. Memang wujud lah benda tu kan. Aku nak komen lah. Itu nak komen. Tapi benda tu memang ada. Memang ada. Memang ada. Macam filem apa pun ada yang macam menentang tu kan. So tak ada apa-apa kacau. Ya tu sebab benda tu dah publish apa semua. Sebab saya fikir bila lepas saya tengok movie Mak Kilau especially kan, okey nampak bahawasanya dalam filem ni British memang berkimak. Betul. Kalau kau tak cerita tu British memang berkimak benda dalam masa zaman dulu. Adakah kau kena ingat filem Mak Kilau tu walaupun aku tengok dia filem sejarah, sebenarnya apa aku portraykan tu adalah hari ini juga. From social masyarakat hari ini, social politik hari ini, same thing kan. Maybe dekat secara zahirnya kan kita dah merdeka, tapi is it minda kita kan. Adakah is it kan? Kau fikir sendiri kan dalam lagu apa semua. Saya nak tanya bang, bagi saya satu pelakon yang abang rasa macam abang nak sangat berlakon dengan ni bang, perempuan. Siapa tu? Perempuan memang tak ada tu. Tak ada? Tak ada. Kalau lelaki? Malaysia dengan luar Malaysia? Luar Malaysia Donnie Yen, Keanu Reeves. Dua orang. Kan aku kalau ada cukup bajet baik, aku nak ambil Donnie Yen ataupun Keanu Reeves. Mahal Donnie Yen. Mahal baik. Juta. Aku rasa kalau kau nak ambil dia orang, kalau kau nak shoot sehari at least kau ada 1 million US, duit kita 4 juta. Sehari je. Kan? Itu ada. Aku nak ambil juga. That's why untuk in order ni cakap pasal filem kan, in order untuk filem kita pergi jauh. That's why perlu ada dana macam tu. Betul. Kan? Bukan karya bukan ambil dia orang je, karya pun perlu bagus jugalah. Untuk kita tembusi pasaran kat sana. Faham tak? Dan aku akui, aku sebenarnya kalau contoh orang kata kenapa tak pergi Hollywood apa semua kan? Boleh je kalau nak pergi sebenarnya senang. Aku buat filem my own budget dah aku jual dekat Universal Pictures ke dekat Columbia Pictures kan. Jual lamsam lah. Dia bagi aku 10 million, aku ikut budget dah. Dia orang akan market macam tu. Tapi aku fikir aku tak nak. Biar aku buat macam sekarang. Kenapa abang tak nak? Sebab pendapat abang tujuan utama, sebab aku pengkarya Melayu. Aku lebih fikirkan tentang penonton Melayu daripada pengkarya Melayu kepada penonton Melayu. Faham tak? So aku nak biar kepuasan itu dirasai oleh penonton Melayu dulu dan baru ke sana. Faham? Kau faham tak? That's why kau tengok filem aku Munafik 1, Munafik 2, KI Gangster, Mak Kilau, dia begitu. Mungkin dalam benda tu bukan yang aku nak sebenarnya, tapi itu adalah hasil daripada apa yang aku study Malaysian ni. Majority Malaysian ni suka filem yang simple tau. That's why filem aku simple, but not
as simple as susah juga. Betul. It's simple but complex at the same time. Apa yang complex? You kena figure out lah kat mana. Kan, and it's proven lah. Kan. Memang movie aku tak perfect bro, aku pun tahu. Ada kelemahan. Tapi itu lah. Itu dia kan. Macam aku lebih, kalau aku ni dilahirkan di Indonesia, mungkin lain lah. Kau takkan dapat culture hidup lain semua. Tengok that's why filmmaker Kolej cakap kena buang ego, kena Ya tu susah. Bukan senang. Sebab kena ingat, seni ni dia ada banyak cabang seni tau. Macam ini filem. Okey, orang yang kat rumah kan yang buat apa tanah liat buat pasu tu, itu pun seni juga. Seni. Tu seni untuk diri kau sendiri, just for yourself only. But in filmmaking, kau kena filmmaking ni untuk orang. Audience. So you cannot buat dia ikut tekak kau seorang sahaja. Betul. Kan? And aku admit ada benda yang aku buat tu memang aku saja purposely aku buat macam tu. Kan orang talk about pasal apa color grading apa semua. Why. Kau yang aku tak tahu ke baik. Belajar pasal color grading kan. Macam one thing pasal psychology of filmmaking dia ada banyak. Salah satunya itulah. Kan, psychology of filmmaking macam color, aku dah contoh kita terus pergi ke Batman v Superman lah. Kan. Memang color grading wow, memang. Tapi psychologically aku mengantuk pada itu tu. For one frame, two frame, okay, cantik. Tapi for 2-3 hours duration, kau jadi mengantuk. So kat sini psikologi, aku tahu Malaysian suka something yang bright, something yang kontras. Kau tahu tak? That's why aku pilih macam tu. Not too fancy, not too bad. Kau tahu tak? Sebab dah is proven, dah ada filmmaker dekat luar sana yang diorang terlalu berkiblatkan Hollywood sehingga de-attach audience Malaysia ni. Audience Malaysia akan rasa jauh dengan karya. Jauh. Faham tak? So that's why you as a filmmaker, you must ask yourself, kau nak hasilkan filem untuk apakah kau punya goals dulu? Apa kau punya mission kau? Adakah kau nak buat filem untuk penonton Malaysia ataupun kau nak buat filem untuk geng-geng kau 4-5 orang je suka? Betul tak? Bukan, kau tak suka filem aku pun tak apa. Cakap filem Samsung Mak Kilau Sampah ke, kau nak cakap kau terpulang, aku tak guys. Bukan, just at least throw the ego, berpijak di bumi yang nyata. Just at least learn. Sampai bila aku cakap, sampai bila kita nak keep going filem art house, filem flop. Kau you as a filmmaker, kau seronok lah. Penerbit tu dah menangis kat belakang. Mungkin dia tak beritahu kau. So sampai bila? I don't know man. Maybe just some people, maybe just they choose to live in their ego for the rest of their life. Tak? Maybe they don't choose untuk keep living in denial. Kan? Kau tak boleh in filmmaking ni, you have to think about kita buat filem ni untuk orang apa? Untuk orang tonton. Untuk orang tonton. So kau kena hasilkan filem yang kena dengan penonton tu. Yang relate. Yang relate kan, bukan untuk kau seorang. Dan bila kau tak tengok, bila kau buat macam tu, filem kau tak sukses kan, salahkan Samsul Yusof lah dah bodohkan penonton. Faham. Macam come on man, aku buat filem kan untuk golongan intellectual, untuk golongan kan universiti general lah. So that's why ada hit and miss kat situ. Faham tak kan? Dan ni pun alhamdulillah sampai Sultan ni baik. Sultan pun aku, so if you think you too smart, bodoh lah. Kau cakap filem aku bodoh, sampai tengok, sampai ada yang kata siapa tengok filem Samsul ni, diorang ni mental rempit lah. I don't know man. Orang kata tapi bang macam I'm not saying my film is perfect, tapi aku tahu filem aku at least it's worth watching. Betul. It's worth watching. That's why pengkritik ni every film dia akan fuckkan filem aku. Betul. Aku okay, aku tak ada masalah. Tak boleh nak buat apa kan? Tapi the question now here is why you keep watching my film? Because you know it's worth it to watch. That's good enough for me. I'm the happiest director in the world. Mungkin diorang satu hari nanti diorang nak tunggu Samsul Yusof tak ada. Aku macam bukan tak suka pun tak apa. Ini aku cakap untuk masa depan industri filem Malaysia yang dah nak mati dah bro. Kau tengok filem meletup macam filem aku meletup. Kalau kau kira not even 20% je kot yang sukses, 10% kot yang lagi 80% penerbit gulung tikar. Betul. Aku pun minat filem art juga. Aku pun suka cerita pada side tu 3 kali aku tengok. Aku tahu filem macam tu memang perlu dalam industri. Tapi kena ingat, filem komersial ada yang bagus, ada yang tak bagus. Filem art pun ada yang tak bagus, ada yang bagus. Betul. Faham tak? Dia jangan filem art je belum tengok. Bagus. Betul. Seni. Kau tahu tak? Faham? Bang, saya nak tanya bang, macam Mak Kilau, saya dengar cerita lah. Betul lah Mak Kilau tu sebenarnya dia shoot sebelum PKP. Kan? Ya, dan tu abang bukan direct lagi. Kembali studio kan yang tak kisah. Aku pernah cakap benda yang sama tu. Tak, benda ni tak clear. Clear dia kat sini. Kemarin studio ni diorang dah pernah shoot Mak Kilau ni. Diorang buat super tele dulu untuk keluar TV dulu. Saya tengok diorang dah spend dalam 500,000 macam tu, diorang dah shoot tak siap. Lepas tu diorang buat second attempt pula. Kali ni diorang decide nak buat filem. So diorang shoot separuh. Pun masalah, so tak siap juga. So itu yang diorang panggil aku untuk continue the project. So aku jumpa, aku tengok diorang betul-betul serius, diorang panggil, diorang tunjukkan aku yang apa yang diorang nak shoot untuk aku sama, tapi aku tengok aku macam
kan dia terbang-terbang aku betul ada tengok. Saya ada tengok aku video. tak nak burukkan siapa, cuma aku rasa macam so aku beritahu dengan Kembar Studio, kalau if you want me to be in this project, aku kena bagi aku total control. Faham tak? Maksudnya aku have to rewrite Control everything. the script, everything must be my way. Faham? And sebab macam mana juga, I'm the kind of director yang if you give me what I want, insyaAllah aku akan deliver, insyaAllah. And maybe aku straight sikit, tapi Kita nak the tapi best. ada hasil. Lepas aku I know what I'm doing. Kita nak the best. Kita tak cakap gambar studio. Itu dia kisahnya. Dia ada kisah sebab ramai orang tanya itu kisah dia. apa semua kan. Sebab aku ada tengok video teaser yang terbang-terbang semua tu. Takut dia tak. Aku bukan nak down kan terbang-terbang tu. Mungkin itu dia punya visi pengarah dia lah. sukses. Aku tak cakap apa. Cuma aku not into dia. Faham? Aku Nak realistik. yes. Macam filem Mat Kilau. Dia ada kan cakap why kau apa filem Samsung tak habis. Kan pasal Islam apa semua, apa ideologi Ekstremis lah. hell yeah, aku memang nak naik ke Islam lah. So Yes, apa masalah betul. kau? Tak ada masalah. Apa masalah? What? Ya, tu. Betul. Aku I don't Martabat tak ke faham. Islam lah. Kan? Kalau kau cakap dialog macam tu lah, dialog kan why Islam kau nak ni sangat, I don't know man. Aku Selalu liberal sangat abang kat situ. aku tak tahulah liberal ke apa ke, mineral ke aku. What's the big deal man? Yalah tu, What's betul. the fire? Betul. Macam filem Mat Kilau bang, abang kena study balik ke kisah dia ke atau macam study balik? Study kan. Dan tu masa tu juga aku memang menggunakan this opportunity untuk filmkan Mat Kilau ni the way yang kau tengok tu, sebab aku rasa macam tak dapat justice Mat Kilau ni dekat buku sekolah. Betul. Macam sikit lah. Betul, bang. Tak complete lah. Tak complete lah kan, banyak pushkan apa pejuang-pejuang British. Betul tak? Ini semua brainstorm, brainwash nak bagi apa. So okay. So tu salah satu objektif aku kan. Lepas tu yelah kita pun, walaupun aku pun superhero yang paling aku suka Batman. So macam shouldn't be this way. Takkan tak ada. So that's why approach aku dalam buat Mat Kilau tu, dia macam ada superhero style sikit. Yes. Semua you know, yes. untuk to make silat look cool man. Faham tak? Supaya budak muda akan macam silat man. Dulu orang silat je lah. Ya dah tu. Kalau kau silap lah. So aku memang menangis lah. Aku cakap alhamdulillah sangat. Dan objektif aku untuk mengangkat kan. Sebab there's no different pun silat dengan kung fu. Martial art. Sama je, bukan nak downkan yang lain. Semua sama. Cuma kita tak ada produk. Itu dia the power, the magic of film, the power of visual. Impact untuk orang kan. So kan, aku tu aku. Tapi saya paling sedih bang kan yang part ni lah. Part yang masa time apa? Beto dengan si Adiputra tu berlari, lepas tu bini dia kena bunuh. Ui babi part tu gila babi tu. Aku rasa aku tengok muka Beto tu, dia punya expression muka tu dengan mata merah. Keluar mata bai. Keluar mata bai. Beto memang power pun tak kat kisah dia Aku ground tu terang dah. lah tu aku cakap filem ni dia ada magic kan. Masa aku editing seorang-seorang filem Munafik 2, aku ada rasa that feeling, instinct. Mat Kilau especially, bila aku editing tu, tengah edit tu aku dah macam uish. Something else. Ya tu. Ni aku belum masuk music gini, aku dah macam faham tak? Faham. Okay. So aku jumpa kawan aku, jumpa my assistant director semua. Diorang ni kawan-kawan aku juga. So aku explain kat diorang kan. Diorang macam Zul, kau ni sebelum ni kau selalu kritik filem kau sendiri, tapi yang ni kau mendewa-dewa kan. Okay bro, ini this is different shit. Memang different lah, memang ni kau, aku can feel kan. Diorang tak percaya lagi. Kan? Pasal apa diorang tak percaya? Sebab kita orang shooting filem Mat Kilau ni serba kekurangan lah. Kan? Memang bajet 7-8 million, tapi untuk epic filem banyak kekurangan. That's why aku tengok ada benda-benda yang shot aku tak wide sangat. Kau tahu tak, aku more to story tau. So diorang tahu kekurangan. So bila aku dah tunjuk diorang macam punya pandai kau menipu so, kan macam mana kau aku cakap kau orang tak nak dengar cakap aku. Betul. Please believe in me kan. Yes. Tu dia. Itu impact gila lah. Gila. Tapi bang, disebabkan cerita Mat Kilau, kawan saya dia polis dekat Jerantut tau. Dia kata kat saya, lepas pada filem Mat Kilau ni bang, dekat Jerantut ramai orang masuk bang. Nak kenal siapa tu Mat Kilau. Museum. Sekarang pun banyak YouTuber pun buat konten about Mat Yes, Kilau. yes. Ramai sangat bang. Impact lah. My job is to capture balik semangat yang Mat Kilau bawa tu. Semangat mengangkat agama, bangsa. Itu tugas aku tau. Untuk lebih-lebih Mat Kilau ni jenis macam mana, main gasing ke, kenapa tak tunjuk dia ni ke, itu study dokumentari, tengok dokumentari. Filem ni dia ada bahasa dia. So
Dia ada syak dia sebab totally memang prinsip Mak Kilau. Betul. Punya perjuangan straight to the point. straight to Aku the cakap tadi balik pada audience. That's why the first 10 minutes kan aku terus buat dia lari terus. Aku tak nak waste time. Straight Karakter to the pun point. banyak. Maybe cerita boleh jadi 3 hours. Tapi aku cakap kan penonton mengantuk. So aku kena Compact kena. padat kan. Sebab itu Sebab- pun ada scene yang aku buang. Apa Untuk ayas Johan. macam pasal scene yang buang. Maknanya abang tengok memang based on imagination abang. Abang kata Ya, scene ya. ni tak boleh masuk, tak payah masuk ah. Ya, ya. Sebab tu lah filmmaker ni dia tak boleh sayang filem ni. Dia kena tengok from the bigger picture. Tahu tak? Filem ni dia ada rhythm dia. Dia ada rhythm flow masing-masing Macam lah. lagu lah. Aku punya style lah. I'm not saying aku lah betul, tapi dia ada rhythm. So you as a filmmaker kena figure out rhythm kau apa kan. So kita tahulah masa ni penonton dah tak sabar nak habis ni. So kau kena Ngantuk. buang sikit, kau kena kan kena sacrifice sikit. Tak ngantuk bro, tak ngantuk tengok cerita Mak Kilau. Serius aku cakap tak ngantuk. aku ambil seat boleh baring pula kan. Boleh Oh, ya? tengok. Saya ambil seat Oh. baring, saya tengok macam tu lah. Oi. Cinema tak ngantuk. mahal lah ni. Tak ngantuk kan. Tapi alhamdulillah benda ni bukan Alhamdulillah, satu bro. benda sebab kita kena bangga sebab apa tau. Kita hidup dalam perfilman yang buat sejarah dalam Malaysia tau. ya. Sekarang ni antara perfilman yang paling top. Orang kata apa gross sale dia tinggi gila Ya babi. bro, ya bro kan. paling Memang gila. kalah apa filem Mak Kilau so far Almost nak cecah Avengers ya Avengers yang paling tinggi lah. yes, Apa 80. dalam Malaysian international box office yes. paling tinggi Avengers. Endgame. Avengers Endgame 87 million kan. And believe it or not, now Mak Kilau still tengah showing, tengah tayang, sekarang dah nombor 2. Ya. Dah kalahkan Furious 7, dah kalahkan Avatar. Kuasa Allah mai. Kan. Rezeki tu. How cool is that? Cool tu. Kan. Cool gila tu. So, actually Berembang saya bang. aku macam aku pun apa dah jadi aku asal kau gila sangat cerita ni. Alhamdulillah lah kau tahu macam bila Ya, saya Allah tengok nak story tunjuk dia punya abang pun. kuasa. Bila Allah nak tunjuk Actually dia punya benda kuasa. ni dia membuatkan lagi pengarah kat luar sana, producer kat luar sana lagi semangat tau. Ya. Betul semangat. Betul aku cakap okay bila filem Mak Kilau ni sukses apa semua. Oh okay we should produce more filem-filem sejarah epic. Ya betul tapi kejap sebab kena hati-hati. Filmmaker tu harus bukan aku cakap ikut style aku. Betul. No, tapi ingat penonton Malaysia nak yang macam mana. Betul. Kan? Sebab tak nak jadi berulang kali macam Puteri Gunung Ledang. Yes, kan macam sayang. Betul. It's a good film tapi macam dah spend 20 million above tapi macam tak jadi. So kau lahir tahun berapa kan? Kau tak tahu. Kan aku je orang tua sini. Tahu tak? Filem apa one of the greatest filmmaker kan kat Malaysia ni Yue kan. Abang Yue kan dia one of the best filmmaker art film kan dia buat cerita Hanyut. Hanyut. Kan. Aku believe ramai yang don't even know cerita tu. Filem tu aku rasa more than 15 million budget dia, kerajaan bantu duit dia sikit To push. kan. Filem tu not even collect 100 million 100,000 budget more than 15 million. Kau tak? Saya aku cakap Sakit tu. we are not talking pasal art semata-mata. Kau tak kan? What's the point bila kau dah buat filem tapi last kali tak ada orang tengok. Betul. Kan? I'm not saying bukan buat filem kau tak bagus. Betul. You have to figure out, kena connect dengan audience. Detail. Itu dia. Sayang bro. So that's why aku macam enough lah kan. That's why aku punya reference kan dalam buat cerita Mak Kilau ni. Reference aku bukan semata-mata filem Hollywood je. No, sebab aku tak boleh Hollywood sangat. Kan aku cakap tadi kalau too Hollywood nanti people will rasa lain, rasa jauh. Kan? So dalam Mak Kilau ni aku study filem-filem Hati Malaya, Syami Baba, Lieutenant Adnan, Embun by Irma Fatimah. Embun. Faham tak? Okay, ni yang so aku tengok okay, mana yang bagus kita ambil. Yang mana yang maybe yang ni have to change sikit, aku ubah sikit kan. Niat dia tu nak understand the audience, Malaysian audience ni. Apa yang dia nak. You know? Wish. Itulah. Kita tak pening kepala pak cakap pasal muzik ah weh. Macam filem ni pening tak, tak. actually bagusnya kita borak pasal benda ni supaya orang yang ada cita-cita nak jadi filmmaker apa semua Ya, dia ya, nampak ya. benda ni kan. Target abang 5 tahun dari sekarang apa abang nak akan? Oh 5 tahun Aku dari rasa sekarang. dia semua dia dah capai apa? Betul aku nak tahu 5 tahun dari sekarang apa yang dia nak sekarang? Apa yang dia capai Apa yang sekarang dia ni nak? dia dah capai. Dia bukan tak ada bro, dia bukan capai tak capai kan. Kalau aku ada 30 juta sekarang pun aku still nak buat filem. Hungry Kau faham lah, tak? Dia pasal passion Passion, kan. Macam kau minat lagu kan ada aku tahu ada yang buat gig bukan duit berapa sangat tapi pasal korang passion. Passion. Itu dia. Betul, setuju. Pasal passion bro, aku akan keep produce film, keep learning. Bukan filem aku dah sukses, aku dah pandai buat. Tak ada lah. Abang Aku tak pernah rasa selesa, tahu tak? Betul. Kan? No Tak pernah confidence. rasa selesa. So bang nak tanya apa kriteria macam kalau orang filmmaker kalau YouTuber ke? Yes dia orang nak buat filem and then nak Release. release dekat wayang Dekat cinema. macam mana? Susah ke senang? Aku rasa lagi tambah lagi zaman sekarang kan technical camera pun semua dah advance, so kan it's not that hard pun sekarang ni kan, as long yang first kali duration your film must be at least 80 minutes lah, 80 minit minimum tu satu man, and then
Tak semestinya pun ada pelakon kenal tak kenal, tapi the quality tu kena ada lah. Filem quality kan sekarang ada 8K kan, 4K 8K ni semua keluar. Dia lebih kurang tapi macam tapi Netflix lah. dia cinema ni macam mana bahasa sedang faham, dia macam kedai runcit gitu. Distribution. Dia orang nak keluarkan filem yang at least dia orang rasa ada potential untuk jual. Profit. Faham tak? So at least maybe kau kena ambil lah seorang yang well known. Bukan kata industri. follower ramai no. Maksudnya yeah. at least well known lah. Ambil Beto seorang ke, ambil kan. That's why aku believe filmmaker, even korang pun, aku believe if you have 1 million ataupun 2 million view. Bukan view, budget. Yeah, 1 million, 1.5 kan. Hell, kalau kau ada 600,000 pun kau boleh make film yang collect 5 million above lah. Aku yakin kau boleh buat. You guys just have to figure out. Figure out. Ingat tadi, macam aku every time aku tulis skrip. Bila aku tulis skrip, aku di depan aku sentiasa ada penonton. Sentiasa. Imaginasi apa yang diorang kena, so aku kena not aku please aku sebagai filmmaker, aku kena please the audience juga. Faham tak? Itu dia. Kau kena tahu. Tak kisah buat horror film, buat macam-macam. There's so much to explore kat Malaysia ni. Betul. Nah, just one step ahead from audience, one step ahead daripada pengkritik. Kau kena look at the bigger picture. Betul tak? Mak Kilau bang, Mak Kilau tu akan Netflix tak? Masuk Netflix? Yes. Akan Of course ada deal. Macam Proses masuk Netflix. dia jual beli ke Call lah, macam call mana? meeting lah tengok. Okay, berapa nak beli? Tapi kalau macam contoh sekarang ni dia dah Tapi tu boleh ada, okay, sebelum apa, aku tahu dia macam aku alhamdulillah kan aku ada networking lah. Networking lah orang cakap kan. Sebab ramai kan benda ni masalah. Kadang you guys contoh kau ada produk, lepas tu kau nak jual dekat Netflix. Lepas tu akan ada orang tengah ni. Yang pundet nak potong sini. Ini masalah. Yes, faham. Ini simple as that. Tambah-tambah lagi kalau profil kau dah okey kan. Dan Netflix akan meletakkan harga mengikut how successful your film dekat your own country. Faham tak? Tapi kalau dah macam Mak Kilau dah macam ni. Agak bang, abang bagi roughly lah bang. Kasar punya je. Boleh Yang cakap aku tahu ke tak last boleh hari tu dia nak beli 7 juta. 7 juta. Memang betul cakap memang bajet Mak Kilau 7-8 juta. Don't talk about budget. Kita talk about yang kita have to feel proud of kan. Netflix ni kan satu international ni, nak beli filem Malaysia dengan this amount. Faham tak? Tapi dia orang nak belum approve lagi lah kan. Tak tahulah aku kan nak jual Semua dah kat dalam ni. tu dah. semua sana. Faham tak? So Munafik. Munafik 3 tak ada. tapi based on harga dia bukan sama lah. Maybe filem Mak Kilau ni besar diorang offer because of epic film kan. So mungkin Cat Gangster mungkin 3 Mak million. Kilau ada Mak Kilau 2 agak-agak bang. Mak Kilau 2 yang aku boleh cakap, aku dah banyak kali cakap untuk after this aku cakap bulan 10 ni shoot Cat Gangster 3. Cat Gangster 3 ni tu terang aku memang totally fan service lah. Untuk fan service benda dah 10 years back bro. Ya tu 10 years Aku pergi mana zaman kita orang sekolah pergi bang. mana pun shark aku cakap syak lagi aduh orang. So the impact tu so aku buat tu fan service kan. Aku di usia aku macam ni aku lebih nak buat filem-filem yang lebih berat, lebih kau tahu filem yang lebih membawa ada mesejnya, ada agendanya ada kan. Tak ketepikan the popcorn stuff kan. So itu after Cat Gangster 3 ni after Cat Gangster 3 ni kan. So tengoklah aku berbincang mungkin dengan ayah aku ke mungkin dengan Kemara Studio ke kan. Tengok see how it goes. Aku tak nak janji apa-apa lah. Tapi bang macam dulu masa saya kecil-kecil kita punya filem yang gempak masa kalau buat pemotoran kan rem 8. Zaman tu dah habis bro. Ya tu zaman-zaman tu. Tapi aku pun tengok man dulu apa benda lah aku buat. Betul tak? Ya tapi itu ada zaman. Zaman tu. Betul. Zaman lah kan. So maknanya sekarang Tapi time tu cerita tu kira gempak. Sukses tu. Sukses. Kira gempak bagi memang gempak gila. Sebab tu filmmaker kena tahu. Aku nak jadi macam James Cameron. Kau sedar? James Cameron ni dia seorang pengarah yang tak banyak filem pun. Kau study boleh. Filem ni kau boleh kira dengan jari tau. Tapi dia one of the greatest filmmaker alive tau. So aku nak jadi macam tu. Aku tak nak berbangga dengan apa yang kita pernah buat 50 filem. Ya. Orang peduli apa? Orang just remember yang mana yang masterpiece, yang mana yang kan. So aku pun tak tahu lah filem aku which one yang masterpiece. We just do yang terbaik lah. Yang mana yang terbaik. Macam Cat Gangster lah dia punya skrip dulu orang semua orang hafal bang. Itulah. Semua orang hafal. Tu satu lagi lah disclaimer kan. Aku tahu filem aku especially Cat Gangster mana ada orang cakap macam tu bunga-bunga baik. Aku tahu I get it man. It's a fiction yang aku create. Just like how you kau tengok Lord of the Ring, kau tahu mana ada real. Aku create the world yang cakap bunga-bunga. Somehow people buy. Betul. People, kan maybe you tak suka tapi ada orang lain yang suka. Tak ada rocket science pun, take it easy je. Maknanya gamble lah. Gamble dah tiba-tiba orang suka pula kan. Okay.
Kan? Tapi in KL Gangster ni aku tetap tak nak keluar daripada landasan tau. Memang it's a dark story, dark concept sebab gangster kan. Tapi aku tak nak keluar landasan. Tetap seorang macam seorang insan ni nak menyelamatkan keluarga dia. Kan? Keluarga dia. There's a message behind it. Kalau kau tengok balik Gangster 2 kan pasal family, dia nak selamatkan family dia. Seorang yang maksudnya tak semestinya pas kau buruk kau tak boleh berubah. Betul. Tak, itu dia. Tapi kita cannot deny lah. The the popcorn, kau tahu sharp slow motion. Itu movies. Betul. Kan? Aku nak Apa target abang untuk Gangster 3 ni bang? Target apa? Target abang punya filem ni dengan Mak Kilau ni apa target abang? Itu lah. Mak Kilau ni pun pressure aku ni. Sebab yelah people akan expect more from aku. Betul. Dia akan bagi pressure bukan hanya pada aku tapi filmmaker lain. Kan? Dia macam somehow dah jadi benchmark, kena buat lagi. So aku takut bro. And doakan terbaik. Sebab tu aku cakap aku rewrite balik skrip dah siap dah bro. Oh ya. Aku kata aku kena rewrite balik skrip nak bagi more depth to the character. Dah siap dah. Buat balik. Ni kali ketiga ni. sebab saya kenal Mayfly apa semua. Mayfly saya interaction dengan dia. Macam dia kan sebelum ni pernah release lagu. Tapi dia Sabah dia pekat tu. Dia pekat sikit. Aku pernah talk dengan nelfon aku tu. Sabah dia pekat. Pekat betul lah. So macam dia, saya ada dengar cerita dulu, dia pernah jadi orang kata tu hypertension lah. Maknanya dia pernah release produk macam yang berpuluh-puluh juta orang dengar. So after that mesti akan ada feeling yang orang fikir macam, nanti mesti orang ni expect lagi lebih. So macam padahal apa yang dia buat sekarang good. Tapi pasal kau dah tinggi sangat kau punya nak maintain kejayaan tu bukan senang. Sustain macam Fida nak sustain, nak maintain memang susah. Kontroversi sikit. Pasal sekarang apa yang terjadi. Sudah. Kau tanya lah cuak, kau lah cuak. Takut salah cakap Dia ni. nak tanya gua dia cuak. Takut salah cakap. Tanya. Boleh bang, tanya bang. Tak jadi masalah. So apa cerita bang pasal dengan Ira Gaza tu bang? Dia macam ni lah. Komen aku kan, aku tak nak apa? Mengaibkan sesiapa. Betul. Aku tak nak mengaibkan sesiapa. I choose not to. Dan aku tak nak kalau aku komen whatever yang aku komen, aku tahu people will talk. Kan netizen. So aku tak nak fitnah ni semua akan berleluasa. So aku macam itulah aku tak nak komen tentang tu. Aku just ujian itu je aku boleh komen. Itulah dia kadang-kadang netizen jawab lah, kenapa aku tak nak jawab? Apa? Kau ingat ni balai polis? Aku dekat apa? Kau jawab betul. Kadang it's my own personal dalam life kain aku, dalam kain aku. Sebab kadang-kadang kita kena diamkan diri kan. Aku pun sampai jadi aku punya dalam kain ni korang yang betul. Faham tak? Tapi aku faham orang netizen kata, kan. Dia nak tahu. Netizen pun bukan semua. Aku tahu ada yang okey. Kan? That's life lah. Benda tu life orang kata apa lah. kalau tak nak apa dia takut dia lambang ombak jangan kata yes. I get it. Kan okey aku people tahu aku. Tapi aku rasa ada line yang kau tak boleh cross lah. Betul. Sebab tu aku angin dengan adalah portal media kan, aku pergi panjat bangunan dia. Tapi ada okey dah, ada okey dengan Mstar kan. Yalah maybe aku pun tu kan, emotional aku yalah. Tak adalah baik. Stress kau tahu family stuff kan. So aku that's why aku kalau Samsung ni too sensitive, segala korang aku nak hentak semua. Betul. Macam melodi keluar aku okey walaupun aku tak the news macam agak ni tapi as long tak cross the line. In that case yang before dia aku rasa okay this is too much. So aku tapi aku tahu lah aku kena control sikit lah aku. Betul kena control sebab abang as a it's all good lah now, it's all good kan. Tapi okey bang sebab itu nampaklah hikmah sebab benda tu jadi dulu lepas tu baru Mak Kilau kan. Dia bagi betul benda ni ujian. Semua ujian. Filem aku berjaya ke puluh juta ini ujian. Betul. Aku sangat aware dengan benda tu bro. Aku tak tahu. Aku cuma berharap apa yang Allah bagi dekat aku, dekat para pelakon ni semua kan, filem ni berjaya, aku harap dirahmati. Itu je. Sangka baik macam tu lah. Sebab aku tak tahu. Sebab orang tak boleh campurkan dengan personal life dengan kerja kan. Yalah, it's up to you. Aku tahu lah ada some people kat luar sana macam tak nak tengok Mak Kilau. Jantan tak guna. Mana boleh macam tu. So aku okay. Seketika lah. Aku tak tahulah bro. I don't know benda ni ujian lah. Apa-apa pun kita orang doakan Abang Samsul Yusof dengan family all thank the you, best bro. lah. Thank you, all the best lah. Kadang kena kuat. Thank you bang juga sanggup datang sini. Boleh berkasih kita orang. Betul dah lah jauh baik. Jauh baik. Aku yang okey tak ada hal aku datang. Tapi tadi aku minta payment ni aku cakap. Bukan kat Rawang kan. Kalau kat Rawang lagi jauh kena minta payment ni bang. Boleh jangan risau. Sebab kita pun appreciate tu. Sebab apa? Kita invite the best producer. Kalau kita bagi dia pernah dapat 71 juta. Ya tu. Kita dah bagi berapa? Apa ni? Guys, itu pun aku nak clear kat sini. Bukan kau dah cakap macam mana aku nak put in words
macam even drama pun aku boleh je berlakon. Yeah. Kadang-kadang some Kadang orang fikir lain. drama producer macam berapa so nak bayar, alamak tu nanti kita cerita lah kan. Kadang dia ingat kan apa kau ingat aku apa. Ya, tu. Tak adalah gua pun cari makan babe. Saya rasa Tak, mungkin betul, orang mostly orang tengok gitu lah. background, dia Orang- tengok background apa orang yang kalau- abang dah capai semua kan. Bukan kadang-kadang ada projek yang mungkin aku tak fikir pasal duit. Betul, Aku betul. suka aku nak work dengan pengarah ni. Faham tak? Faham? tak? Thank you so much untuk Abang Samsul. So apa-apa Yo, pun bro. harap korang clear. And kalau korang nak share video ni, make sure korang jangan share separuh-separuh tau. So apa-apa pun aku cakap orang salah kena yes, kecam. kita tak nak jadi bang, ni relax lah. lu jangan pakai spek gini. Nak gerak. Oh, belum. Nak gerak. Nak Balik gerak. lah. Cukup lah tu. Apa lama-lama? So apa-apa pun thank you so much Abang Samsul sekali lagi. Kita wish you all the best. Orang ni buat dekat apa studio macam penthouse ke apa ni. Bukan orang nak kerat aku 18. Brother datang orang tau. Dia takut kita kerat dia. Dia takut kita prank dia. So apa-apa pun thank you. Hati-hati. Okay, thank you so much. Thank you so bang. much, Okay, bang. itu saja guys. Assalamualaikum, Kita guys. Terima jumpa. kasih. Terima kasih tengok Mak Kilau. Okay, jom. Ciao. Peace.